Buah durian lebat di dahan. Masak bersama buah pulasan. Semarak malam di akhir Ramadan. Lelatul Qadar menjadi impian. Niat hendak ke rantau panjang, terlajak simpang sampai ke Kampar. Jangan terlepas sejuta peluang memburu malam Lailatul Qadar. Ewa. Satu lagi. Ada lagi. Kota Mekah tempat yang suci. Niat tunaikan umrah dan haji. Niat di hadapan Kaabah serahkan diri. Dalam pelukan Rabbul Izzati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk Borak Tengah Lapar episod yang ke-21. Dan jika sebelum ini kita dapat bersama dengan PU Amin, Atu Zero, Dewa Artih dan juga Dr. Taha. Hari ini kita bersama dengan tetamu yang baru pula. Nak ucapkan selamat datang kepada Piyu Rahmat dan juga Nizam Jentik. Oh, bagila. Assalamualaikum, apa khabar Nizam? Waalaikumsalam. Saya makin sihat lah, makin gemuk. Alhamdulillah. Saya macam Nizam? terhina bila Kenapa, dia cakap. kenapa pula? So, saya lebih makin. Itu okey. Sebab kita gembira. Ya. Okey, jadi dah hari 21 ni Ustaz Nizam dah pun kata melangkah kita ke 10 malam terakhir kan? Betul. Jadi biasa bila sampai 10 malam terakhir ni apa aktiviti Ustaz dan juga Nizam? Lebihkan ibadah ke, lebihkan bershopping ke macam mana? Macam Nizam saya tolong jawab untuk Nizam lah. Sebab Nizam bulan Ramadan tak ada job sangat. Artis. Kan banyak job. Saya kejap lagi ada job ni. Saya gerak dulu. Okey. Mestilah 10 malam terakhir ni fokus ibadah. Pulun kau-kau sebab hadis sahih Nabi kata kemungkinan berlaku Lailatul Qadar, insya-Allah. Saya memang malam-malam ni saya kalau ikutkan dalam seminggu saya sejam je balik rumah dan kebanyakan masanya saya dekat masjid. Alhamdulillah. Masjid apa? Masjid mana? tu? Masjid mana ni? Masjid mana tu? Banyak macam lah. Ada masjid negeri, masjid negara, masjid India. daerah. Masjid India. Masjid India. Buat apa pergi masjid India? Okey, baik Bapak. Seperti biasa setiap hari ada topik yang kita bincangkan bersama dengan Piyu Rahmat. Dan untuk hari ini topiknya ialah Bumi Haramain. Okey, jadi seperti biasa kita dah tahulah tempat-tempat yang suci, contohnya Mekah Al-Mukarramah dan juga di Madinah Al-Munawwarah. Jadi Ustaz, bila kita sebut Mekah, Madinah, dia memang kita tak asing lagi dengan ibadat umrah dan juga haji. Betul. Jadi mungkin Ustaz boleh jelaskan definisi umrah dan juga haji tu Ustaz. Oh, definisi ni saya tak nak ikut buku. Baik. Saya nak contemporary. Konten apa? Mantap. Contemporary lah. Apa tu? Ikut buku. Orang Okey, kalau dalam silakan. buku mesti kita akan sebut ibadah haji inilah satu ibadah yang ada rukun-rukunnya pada waktunya dan lakukan kerana Allah. Cuma saya nak bagi haji dan umrah ni untuk zaman sekarang nak mudah faham, ia bukanlah pelancongan ibadah tetapi ia adalah satu perjalanan spiritual. Kenapa saya kata pelancongan ibadah? Saya tak tahulah, tengok semenjak 2-3 tahun ni dalam tahun ni terlampau banyak orang menjadikan tanah haram ini sebagai satu tempat lubuk untuk buat konten. Maksudnya kalau pergi umrah ada telefon sentiasa follow macam tu. Saya tak tahu kenapa sekarang ni sampai saya pernah nampak dia orang tawaf buat video call. Ya Allah. Video call. Jadi dia jadi macam pelancongan ibadah. Jadi dah hilang roh ataupun spiritual ataupun sebab yang kita datang tu sebenarnya untuk mencari redha Allah. Tapi kalau kita nak husnuzon pun tak ada masalah ke? Dia husnuzon ni macam ni. Husnuzon ni kena bertempat. Kalau contoh Okey. ada orang kita tahu Nizam balik kampung. Nizam balik kampung, tiba-tiba kita jiran ada orang parking lori depan rumah Nizam. Okey. Kita pun husnuzon. Oh, ni pindah rumah ni. Sedangkan kita tahu Saya beli lori. husnuzon sangat ni. Disebabkan husnuzon tidak bertempat lah, member rumah member kena rompak. Kita kata kita husnuzon. Sebenarnya husnuzon ni kena tempat. Kalau tak nanti dia akan merosakkan umat. Maksudnya tempat-tempat yang macam mana tu? Maksudnya Ampang masuk tak? Kenapa Ampang? sebab dia budak ampang. Okey. Dia husnuzon ni maksudnya bertempat tu, maksudnya kita dengan kadar dia. Kalau dia dah call, tawaf, itu dia dah tak boleh dah kita husnuzon, bahkan kita kena nasihatkan dia. Sebab dah lari maqasid dia. Okay, alright. KLFM, rentak interaktif Kota 97.2 FM. Borak Tengah Lapar. Ustaz, hari 21 dah 21 Ya betul. Kejap Nizam. Okey, Ustaz, dia macam ni bila cakap pasal umrah dengan haji ni kan. Biasanya kalau orang dah pergi umrah, pergi haji tu dia kata, oh ada rezeki kau pergi umrah, dah dapat seru lah tu. Tapi aku ada duit, tapi aku tak sampai. Aku tengah tunggu seru ni. Memang seru ni kena tunggu ke? Kalau saya tak nak seru lah, saya nak soru. soru. Okey, baik Ustaz. Kita simpan dulu jawapan Ustaz. Baik. Kejap kita dengarkan jawapan Ustaz. Sebab sekarang ni kita bersama Katira Band. Kita nak dulu. Okey. Kita nyanyi dulu. Lagu mereka ini dia. Dan jom kita bersama The Katira Band.
bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Oh. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku pun terluka, melupakanmu, menepikanmu. Maafkan aku, lupakanlah saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diriku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar, borak tengah lapar. Borak Tengah Lapar. Ya, masih bersama saya Putera Azwan, Piyu Rahmat dan juga Nizam Jinta Jentik. Kita masih berbicara hari ini mengenai topiknya Bumi Haramain. Okey, tadi Nizam ada soalan dekat Ustaz kan mengenai soru. Seru Ke soru? seru. Oh, seru. Ni Okey, seru. nak panggil ustaz ke nak panggil Piu ni? Boleh, mana-mana boleh, tak salah. You ustaz, saya panggil ustaz lah Ustaz macam nak ikut ustaz kita. Ustaz Kita kita. macam puskas bunyinya. Ni nak kena tunggu seru. Tengah. Nak kena tunggu seru. Seru ke? nak Saya panggil ni? lawak tadi sebenarnya ada kaitan. Soru ke seru ke dua-dua kena buru. Oh. Nak makan kita tak boleh tunggu je. Kita Betul. kena usaha cari rezeki untuk Ya. makan. Kena gerak, tak mungkin tiba-tiba pada langit turun makanan untuk hidangkan kita. Betul. Macam betul. tu jugalah untuk pergi tanah haram ini, betul memang Allah Subhanahu Wa Taala akan pilih siapa-siapa hamba yang dia nak. Okey. Tapi kita kena berusaha untuk jadi yang terpilih. Ya. Dengan apa? Dengan banyakkan istighfar, dengan wujudkan fund ataupun duit untuk kita pergi umrah ataupun haji. Kita pun kena banyak doa. Ini semua cara-cara untuk memburu seru. Bukan menunggu seru. Jadi kalau dah tunggu dulu, nak pergi mana? Nak pergi umrah dulu ke nak pergi haji dulu? Okey, baik. Dalam keadaan kita sekarang ni, unik Malaysia ni, Okey. kita ada lembaga tabung haji. Okey. Okey, lembaga tu bukan hantu tabung haji. Tengok muka lembaga Okey, ada tabung haji, unik Malaysia tabung Okey. haji. Tabung haji ni telah mengangkat kita punya keringanan. Maksudnya kat sini bila kita memang dah mencarum, Abang Nizam dah mencarum, korang bila kalau ikut caruman tahun nak pergi haji tu, saya insya-Allah tahun 2100. Oi. Betul. 2100. Serius ke? ada 2100? Kalau ikut queue betul-betul lah. Queue betul-betul Sebab lah. saya lambat mencarum sebab mak ayah dulu B40, sekarang T20. Kalau Ustaz 2100, saya agaknya 3015 tu. Tak ada. Dia boleh tengok kat apps, Sampai bertukar ketiga tu. Jauh sangat benar tu. Okey, baik. Jadi tengok kita punya giliran. So Okey. selagi mana tabung haji tak panggil, kita boleh kata bahawa kita dah usaha mencarum tapi belum datang kota, lagi tergugur kewajipan. Oh. Gugur okey. kewajipan. Cuma macam Nizam banyak job Yelah, kan. yelah. Dia boleh ambil package yang mahal kalau tidak membebankan. Jadi selagi mana tidak membebankan tapi dah ada usaha, maka itu sudah cukup untuk kita lepas daripada kewajipan. Yang penting usaha Ustaz. Usaha kena ada. Ini okey. tabung mana akaun tak ada. Tak carum. Tak carum. Tak dah carum. nampak. Lembaga tamu umrah pun dia tak carum kan? Tabung umrah tak ada. Oh haji. Haji je. Lembaga tabung haji. Okey. Belum budak ni. ni. Nanti boleh buka Lapar tabung betul ni. Itu ada. Gojoh ni. Okey, baik. Ustaz, minta juga Ustaz untuk kongsikan kongsikan peristiwa Nabi Muhammad SAW SAW. mengenai Nabi Muhammad menunaikan haji dan juga umrah ni Ustaz. Bukan ada kisah yang boleh Ustaz kongsikan? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Nabi SAW pun sekali buat haji. Ya. Ya, dan ini adalah salah satu tanda untuk kita pun tak perlu kejar banyak sangat haji. Benda ni pun dah ditegur oleh seorang ulama, arwah almarhum Syekh Dr. Yusof Qardawi. Okey. Dia pesan jangan banyak sangat pergi haji sedangkan dekat keliling rumah kita ni ada orang-orang susah.
Orang lagi yang kena kelaparan. utamakan yang tu dulu. Maksud dia kat sini bahawa kita kenapa kita nak pergi memburu redha Allah jauh-jauh sedangkan ada je redha Allah dekat keliling rumah kita. Tapi ni khas untuk orang yang tiap tahun pergi haji ada. Memang tiap tahun ataupun 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Tapi kalau dia pergi haji pada masa sama dia bagi makan orang susah tak masalah lah. Ini jenis dia pergi haji je. Okey. So Nabi pergi haji sekali. Nabi pergi haji sekali dengan para sahabat dan Nabi telah menunaikan haji. Pada waktu itulah kemenangan ataupun keseronokan bagi umat Islam bila Nabi dapat pergi haji, Nabi dapat pergi ziarah balik kota Mekah, kota yang tempat kelahiran Nabi. Daripada dia pergi haji tiap-tiap hari, baik bagi slot tu pada orang yang tak pernah pergi haji. Boleh juga. Bagi Boleh pada juga. Ustaz kan. Ustaz nak tunggu 2,100 kan. Masa tu umur Ustaz dah berapa? 44? Tak, saya kira 90 something lah. Kuat lagi tu. InsyaAllah lah lagi. tengah tawaf tu tak sempat buat konten lah. Ustaz ni apa tu yang macam Ustaz kata konten dia lah kan. Kontroversi sekarang ni orang pergi umrah, pergi haji sampai nak melompat-lompat, sampai buat ada TikTok challenge, menari dekat ada Ustaz kontroversi macam ni yang dekat bumi Haramain ni. Bagi Ustaz rasa ini adakah satu benda yang obviously tak sihat kan? Saya pernah lah buat lawak kat kawan-kawan kan. Nama pun Haramain kan. Okey. Jadi haram lah bermain kat situ. Fokuslah ibadah kan. Futsal pun tak boleh main Futsal awak bukan. Jadi kita fokus untuk ibadah sebab kita dah lah kita jarang waktu bersama Allah. Dalam solat tak khusyuk. Okey. Waktu puasa ye. Kan. Jadi zakat kita banyak culas. Jadi bila kita dapat pergi haji, dapat umrah ni, waktu yang singkat 14 hari, 10 hari, maka jadilah orang yang fokus betul-betul masa kita ni kita peruntukkan untuk Allah. Cari keinsafan, cari kita punya muhasabah pada situ dan paling penting connecting ourselves with God. Maksudnya bila kita lalu kat Mekah tu kita tahu, sinilah tempat Nabi kena baling batu. Sinilah tempat Nabi SAW dengan Fatimah Az-Zahra duduk bersama bermain. So kita dapatkan, kita menghargai waktu-waktu yang cukup indah itu. Saya nak tambah sikit bila Ustaz kata yang buat konten-konten tu lain lah kan. Tapi untuk orang-orang yang tahu je orang nak pergi Mekah, boleh belikan ni tak? Boleh belikan ni. Aku kirim tu, kirim ni. Main order kirim tu, takut fokus orang yang nak buat umrah ni terjejas ke buat haji ni. Saya selalu kalau kawan-kawan saya nak kirim apa, saya kata main duit. Ni order je. Check main order je. Ingat kita ni ada banyak sangat duit. Banyak tapi tapi tak nak istihar, takut nanti LHDN kejar. Sebab tu saya pesan. Sebab tu saya pesan kepada kawan-kawan yang tahu kawan-kawan nak pergi haji, nak pergi umrah, jangan bebankan mereka daripada segi financial dan juga bebankan mereka dengan amanah yang melampau. Cukup kata doakan aku kat sana, cukup. Tak payah pula bagi skrip doa, tak payah. Tak payah Ustaz Tak payah. Kita minta doakan yang baik-baik lah Ustaz. Baik-baik, insya-Allah. Dan sekarang Ustaz, kita nak feeling lagu raya boleh Ustaz? Wow. Walaupun ada 10 hari lagi nak puasa ni. Awal tak apalah, belanja. Belanja lah kan. Boleh hilangkan sikit dahaga. Jom kita bersama mendekati Raban dengan lagu mereka, Dendang Perantau. Yeah. Hari raya terkenang daku kepada si dia. Kampungku indah nun jauh di sana. Ayah serta bundaku di tepian mandi, danauku hijau yang damai selalu. Di sanalah tempatku bertemu, aku dan dia. Apakan daya, masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semuanya. Impian yang murni tinggal menjadi kenang-kenanganku. Hanya rangkaian kata dengan lagu Dendang Perantau. Apakan daya, masa tak akan kembali. Hancur musnahlah semua.
rangkaian kata dengan lagu Dendang perantau. Orang tengah lapar, orang tengah lapar, orang tengah lapar, orang tengah lapar. Borak Tengah Lapar. Masih bersama saya Putera Azwan, Piyu Rahmat dan juga Nizam Nita Jentik. Kita masih berbicara mengenai Bumi Haramain. Tapi sebelum nak teruskan dengan persoalan-persoalan daripada Nizam, kita nak kongsikan ini trivia dulu. Trivia Ramadan kita untuk hari ini diambil menerusi hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana ganjaran pahala sewaktu mengerjakan umrah pada bulan Ramadan adalah keistimewaan yang tersendiri kerana ia adalah setimpal ataupun menyamai pahala mengerjakan ibadah haji bersama Nabi Muhammad SAW dan sama seperti melakukan haji bersama baginda. Itu trivianya untuk hari ini. Baik Nizam, silakan. Ini ada soalan daripada United States of America. Wah. Oh, you can speak in English. Apakah kepentingan tawaf di sekitar Kaabah dan sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah dalam umrah, Ustaz? Baik, tawaf, sa'i dia adalah satu rukun dalam umrah. Jadi kita buat, kalau tak buat, kita tak sempurna kita punya umrah. Tapi dia ada falsafah. Falsafah maksudnya kenapa kita melakukan tawaf tu. Jadi bila tawaf ni tak dapat tidak, kita sedang mencontohi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Ibadah haji ni dia banyak kait dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bila Nabi Muhammad ni bawa syariat Islam, sebenarnya Muhammad juga sedang bawa syariat yang sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Sebab tu bulan korban kita sembelih lembu ataupun sembelih kambing sebab nak mencontohi Nabi Ibrahim yang mengorbankan anak dia. So Safa, Marwah, sa'i ni pula kita mencontohi ibu ataupun mak kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam. Siti Hajar bila dia ulang alik untuk cari air Zam-Zam. So setiap yang kita melakukan tawaf ke, sa'i ke, Muzdalifah, Arafah, kita cuba fahami pada waktu itu macam mana keadaan keluarga Nabi Ibrahim, supaya kita nampak bahawa oh ini pengorbanan mereka, ini yang mereka lalui, supaya kita hari ini dapat rasa sekelumit dan menyebabkan kita bersyukur nikmat Islam dan nikmat iman. Itu paling penting. Itu dia Ustaz. Itu paling penting. Dan Ustaz nak tanya juga Ustaz, bagaimana pula Ustaz kalau ada orang dia sanggup berhutang, sanggup jual harta benda sebab nak mengerjakan ibadah umrah ni Ustaz? Ada dua syarat paling penting kalau kita nak berhutang ataupun nak jual segala-gala yang kita ada untuk pergi haji atau umrah. Pertama, ia tidak membebankan kita. Maksudnya contoh kalau contohlah Nizam memang ada kereta sebiji tu, dia jual sebab nak pergi umrah atau pergi haji. Kalau dia balik nanti dia habis patah kaki. Maksudnya dia memang tak boleh tak ada kereta dah. Lepas tu dia akan menyusahkan orang lain, menyusahkan keluarga, maka ini tidak digalakkan untuk melakukan pengorbanan begitu. Sebab kita tak perlu sampai level Nabi Ibrahim. Maksudnya kalau perlu kita berhutang ataupun kita mengorbankan tapi masih tak susahkan diri kita, tak menyebabkan kehidupan kita ni parah, maka dibenarkan. Macam tu juga hutang. Macam tu juga kalau kita berhutang tapi hutang tu masih boleh bayar, macam installment kereta lah. Kita tak rasa terbeban pun, kan. Lalu kita pergi hutang, dapat hutang tu pula kita kata Islamic loan, dan benda tu tak membebankan kita, harus. Tapi bila membebankan, ada pula riba, haram. Tapi saya ada dengar juga bila kita mampu pergi, kita mampu pergi, ada duit pergi, tapi kita tinggalkan anak-anak. Tapi bila kita tinggalkan anak tu membebankan orang lain pula, itu pun tak boleh lah ya Ustaz. Sebab itulah haji dan umrah ni yang paling penting adalah perancangan. Before umrah, before haji, itu yang paling penting. Kita kata planning kita. Sebab tu kalau orang yang pergi umrah, kita kan masih ada mak ayah, kita minta untuk mak ayah kita jagakan anak-anak dia ataupun cucu-cucu dia, untuk supaya anak-anak kita tak terbiar. Semua tu kena ada perancangan yang baik. Kena ada perancangan Ustaz. Kalau nak berminyak jangan menyalung pula kan. Itu terang mudarat Ustaz. Betul. Okey, baik. Sebelum kita nak ke kesimpulan bersama dengan Piyu Rahmat, nak tanya ada soalan lagi ni Ustaz. Ada sahabat KLFM kita ni. Dia tanya, bagaimana Ustaz jika kita pergi ke Tanah Suci ni tapi menggunakan hasil ataupun wang yang syubhah. Dia punya hasil tu. Syubhah tu apa? Syubhah lah. Apa? Yang nyanyi lagu apa tu? Itu syura. Syubhah ni maksudnya duit tu bercampur halal haram. Ya, betul. Maka memang sepatutnya untuk kita hari ini mengkhususkan untuk ibadah ini duit yang betul-betul suci. Maksud betul-betul suci ni bukan bererti kita memang
cari betul-betul. Maksudnya kita tahu duit ini kita cari dengan tulang pak kerat kita dan rezeki ataupun tempat yang kita carikan itu duit itu memang duit yang halal, halalan thayyibah. Kena usahakanlah. Usahakan sebab ini ibadah. Okey. Apatah lagi kita kata ini ibadah pula ibadah yang jarang-jarang kita lakukan. Okey. Jadi tolong khususkan dana khas sebab itulah kita pun ada tabung haji. Kalau saya bukan nak kata bahawa orang duit haram ni tak boleh pergi langsung. Okey. Tapi cubalah kita betul-betul nampak usaha kita, kita punya pengorbanan kita untuk pergi ke tanah haram. Tapi kalau duit itu daripada khilaf. Contohnya macam Macam mana? waktu forex kan. Orang kata ada yang halal, ada yang haram. Tu Kita mana-mana pun Wan Nizam kita ambil jumhur ulama. Jumhur ni maksudnya majoriti ulama. Setakat ni majoriti ulama forex adalah haram. Forex haram. Adalah 1-2 ustaz yang kata harus ataupun boleh makruh, tapi dia bukan jumhur. Jumhur ni majoriti. Majoriti. Kena ikut majoriti, jangan ikut 1-2. Yang sikit-sikit tu, Sebab yang Ustaz, sikit-sikit ni dia boleh terkhilaf. Contoh. Okey. Contoh apa tanya hukum rokok. Apa rokok hukum? Contoh ni sama kan. Okey. Apa hukum rokok? Semua jumhur ulama kata haram. Tapi yang kata makruh siapa? Mesti ustaz tu pun isap rokok. Okey, macam tu pula. Ya. Macam tu lah biasanya. Okey. Tapi nak kata ikut jumhur sebab bila jumhur kalau dekat mahsyar nanti bila Allah tanya jumhur ulama ni yang akan mempertahankan hukumnya. So ikut majoriti. sebab itulah saya niat memang nak pergi umrah dengan haji menggunakan duit daripada KLFM punya. Alhamdulillah. So saya nak lagi banyak lagi banyak Itu cepat yang pergi kita kan. mahukan. Dan Ustaz, adakah Ustaz kalau kata pergi juga menggunakan duit yang syubhah yang mungkin haram tu, adakah bila pergi sana kena pandang peti ke? Terus ke macam mana? Allah ni ada sifat dia yang maha pengasih lagi maha penyayang. Okey. Allah tahu juga bahawa kita datang tu bukan nak cabar Tuhan, bukan nak cabar Allah. InsyaAllah pergi dengan juga niat yang baik, tapi kena jugalah cara yang baik. Tak adalah confirm pergi sana Kaabah hilang. Ada tu kes tau. Jemaah saya turun-turun kata okey kita nak pergi tanah haram ni. Sampai saya kata dah sampai dah. Jemaah saya nangis. Ustaz, tak nampak Kaabah Ustaz. Allah. Macam mata. Dah. Tak payah buka mata ni. Nangis saya kata. Kenapa ni? Kenapa bang? Tak nampak Kaabah. Memang tak nampak sebab kita kat Madinah. Aduh. Jadi Aku nak pancung punchline tadi dia bagi twist tempat lain lah. Jadi macam lampas ni. Jadi insya-Allah lah tak adalah benda pelik-pelik sangat. Cuma memang ada juga keadaan-keadaan di mana Allah menunjukkan sedikit hukuman di atas dunia ni untuk menjadi ibrah dan pengajaran. Memang ada keadaan-keadaan yang saya jumpa orang-orang ni yang kita pergi bersama-sama. Awal-awal beg hilang. Beg dia tak ada, selai semirang beg hilang. Lepas tu sampai kat Mekah, dia kena rompak. Ada kes-kes saya bawa jemaah. Bila tanya frankly speaking kita tak sebut nama, bang cuba muhasabah sikit bang, kata ustaz. Barangkali ustaz baju yang saya beli tu baju yang pakai dengan duit haram. Itu pun dia syubhah. Ada keadaan-keadaan begitu, tapi jangan takut nak pergi umrah, jangan takut nak pergi haji sebab Allah ada namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah, itu yang kita mahukan. Jadi kalau boleh berkesempatan pergilah ke tanah haram ataupun ke bumi haramai ini. Ustaz, terima kasih Ustaz untuk perkongsian kita hari ini. Dan juga Nizam, esok jangan lupa kita kembali bersama Pio Rahmat dan juga Nizam jentik-jentik pastinya menerusi Borak Tengah Lapar. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.